الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah walaupun dengan sepatah perkataan, maka sia-sialah pahala Jumaatnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله الغني الحميد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum
perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang lelaki, iaitu dengan beberapa keistimewaan atas orang perempuan. Dan juga kerana orang lelaki telah membelanjakan, iaitu memberi nafkah sebahagian dari harta mereka. Surah An-Nisa ayat 34. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah secara istiqamah dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, menyeru kepada perkara-perkara yang membawa kebaikan dan mencegah segala bentuk kemungkaran. Semoga dengan meningkatnya keimanan dan ketakwaan itu akan menjadi nilai tambah kepada diri kita untuk menjadi mukmin sejati. Mimbar pada hari ini ingin mengajak muslimin semua untuk menghayati khutbah bertajuk tanggungjawab lelaki terhadap wanita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, lelaki dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin kepada wanita, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 34 yang telah dibacakan pada permulaan khutbah tadi. Imam Ibn Kathir rahimahullah menjelaskan makna qawamun itu ialah lelaki sebagai pemimpin atau penguasa wanita, pemutus, membimbing dan mengajar adab susila serta membetulkannya jika berlaku kesilapan dan pelanggaran syariat Tuhan. Atas dasar inilah maka di bahu mereka terpikul amanah yang cukup besar berkaitan dengan tanggungjawab dan peranan mereka terhadap para wanita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tanggungjawab seorang lelaki terhadap wanita adalah merangkumi 4 golongan wanita yang terdiri daripada ibu, isteri, anak perempuan dan saudara perempuan mereka. Pertama, ibunya. Rasulullah SAW telah menetapkan bahawa Islam amat mengutamakan ibu sebagai insan yang layak menerima segala layanan yang terbaik dari setiap anak-anaknya. Ini kerana segala pengorbanan yang ditanggung oleh ibu sepanjang tempoh kehamilan diikuti dengan proses melahirkan, kemudian memelihara untuk membesarkan kita adalah satu tempoh yang amat sukar. Namun ia berjaya mengatasinya dengan sebab rasa kasih sayang yang mendalam dalam diri si ibu beserta sokongan dari si bapa. Jelaslah bahawa terlalu banyak jasa dan pengorbanan oleh ibu, maka selayaknya lah ibu diberi penghormatan yang begitu tinggi. Ini tepat sekali dengan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, seorang lelaki telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata,
Wahai Rasulullah, siapakah insan yang paling utama aku berbuat baik kepadanya? Baginda bersabda, ibumu. Lelaki itu bertanya lagi, kemudian siapa? Baginda menjawab, ibumu. Lelaki itu bertanya lagi, kemudian siapa? Baginda menjawab, ibumu. Lelaki bertanya lagi, kemudian siapa? Baginda menjawab, bapamu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kedua istrinya dalam menjalani kehidupan berumah tangga, lelaki ialah ketua keluarga sesuai dengan fitrah kejadiannya yang lebih gagah dan beberapa kelebihan lain berbanding wanita. Tanggungjawab suami atau lelaki sebagai ketua, iaitu pemimpin kepada perempuan, ditegaskan oleh Allah melalui firman-Nya dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang maksudnya, wahai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka yang bahan-bahan bakarannya ialah manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Islam mensyaratkan lelaki sentiasa menjadi pelindung dan berbuat baik terhadap wanita. Sebagai pemimpin, lelaki dipertanggungjawabkan menjaga keselamatan, kebajikan dan menyediakan keperluan hidup untuk isteri dan anak mereka. Oleh itu, para suami hendaklah melaksanakan tanggungjawab dan tugas mereka dengan amanah supaya rumah tangga mereka akan lebih mantap dan kukuh. Ketiga, anak perempuannya. Apabila seorang lelaki diberi amanah berbentuk cahaya mata, maka bertambahlah juga tanggungjawab yang perlu dipikul. Fungsi mendidik anak sememangnya terletak pada bahu seorang bapa, manakala ibu sebagai pendukung dan penyokong utamanya. Lebih-lebih lagi anak perempuan yang memerlukan pendekatan dan pendidikan yang berbeza dari anak lelaki, kerana sifat dan perasaan mereka yang lembut dan lebih sensitif. Inilah yang dibayangkan oleh Rasulullah SAW melalui hadisnya, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, berwasiatlah untuk para wanita, kerana sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok dari bahagian tulang rusuk adalah bahagian atasnya. Jika engkau ingin meluruskan tulang rusuk tersebut, maka engkau akan mematahkannya, dan jika engkau membiarkannya, maka ia akan tetap bengkok. Maka berwasiatlah untuk para wanita. Oleh itu, didiklah anak perempuan dengan baik dan fahamkan mereka dengan tanggungjawab yang mereka harus pikul sebagai wanita Islam, seperti solat, menjaga aurat dan batas-batas pergaulan. Usah terpedaya dengan hambatan nafsu dunia yang melalaikan, sedangkan hakikat akhirat dan syurga yang abadi lebih indah dari fata morgana dunia. Keempat, saudara perempuannya. Apabila ayah maupun suami telah meninggal dunia, maka adalah menjadi kewajiban bagi saudara-saudara lelaki untuk mengawasi dan memelihara maruah saudara perempuan mereka, seperti mereka memelihara maruah anak dan isteri mereka sendiri. Ini selaras dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214 yang bermaksud, dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang dekat. Oleh itu, kaum lelaki mestilah mengambil tanggungjawab mendidik, membimbing dan melindungi saudara-saudara perempuan dan anak-anaknya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada masa yang sama, wanita diangkat tinggi darjatnya dalam Islam, sekaligus memiliki banyak keistimewaan berbanding lelaki. Bahkan terdapat satu surah dalam Al-Quran yang khusus menerangkan mengenai wanita yang dinamakan dengan surah An-Nisa. Rasulullah SAW
juga menjanjikan syurga sebagai satu khabar gembira kepada wanita yang mencukupi syarat-syarat tertentu. Hadis daripada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya jika seorang wanita menjaga solat 5 waktu, berpuasa sebulan di bulan Ramadan serta menjaga kemaluannya iaitu dari perbuatan zina dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah ke dalam syurga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Hadis riwayat Imam Ibn Hibban. Wanita juga memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam. Lihat sahaja contoh manusia pertama yang memeluk Islam selepas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah. Manakala wanita pertama yang mati syahid dalam Islam pula ialah Sumayyah. Begitu juga dengan wanita-wanita lain yang dimuliakan di dalam Islam seperti ibu baginda sendiri iaitu Aminah dan isteri Fir'aun yang bernama Asia, serta perihal Ratu Balqis yang mana kisah mereka dicatatkan dalam lembaran ayat suci Al-Quran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib sekali lagi mengajak kaum muslimin sekalian supaya pertama, kaum muslimin hendaklah menyedari bahawa Allah Subhanahu wa taala memberikan tanggungjawab ke atas mereka untuk mendidik dan membimbing kaum wanita dengan amanah dan toleransi. Kedua, umat Islam janganlah memandang rendah, meremeh dan menafikan hak-hak kaum wanita. Ketiga, kaum muslimin hendaklah memberi bimbingan agama yang betul kepada kaum wanita, khususnya dalam mendirikan ibadah solat. Akhirnya, marilah kita bersama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Shadaqallahul 'azim. Maksudnya, dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu mengajarkan solat dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم وترجمان لسان القدم سيدنا ومولانا محمد وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, ibu bapa kami, ahli keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan kepada kami semua dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami semua dan juga kepada pemimpin-pemimpin negara kami, khasnya kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Malaysia dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak. Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram, kabulkanlah doa kami, terimalah segala amal ibadah kami dan ketaatan kami kepadamu. Ya Allah, limpahkanlah ke atas kami nikmat kesihatan dan keafiatan, kurniakanlah kesembuhan kepada mereka yang diuji dengan penyakit-penyakit, dan bebaskanlah negara kami daripada segala perkara yang tidak diingini dan wabak penyakit, khususnya wabak COVID-19. Menangkanlah kami dalam memeranginya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Berada di tempat yang ditentukan. الذي وسع في زبر الناس من الجنة. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajha alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal mushrikin. لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك ولا يعز من عاديت تبارك نستغفرك ونتوب إليك. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم وأشهد أن
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا سبحان الله. الحمد لله. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أجرنا من النار واسكننا مع السابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. تحسنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا البلاء والوباء. اصرف عنا البلاء والوباء. اصرف عنا البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله مني ومنكم.